pelaburan kredit dan hutang. Okey, tajuk ini satu tajuk yang menarik sebenarnya, okey, menarik dan juga berguna. Walaupun pada awalnya dulu, okey, menjadi pertikaianlah di kalangan guru-guru, di kalangan ibu bapa bertanya, kenapa tajuk ini perlu dimasukkan dalam matematik, kata. Okey. Kalau kamu nak tahulah sedikit sejarahnya lah, sedikit sejarahnya. Okey. Waktu dibincangkan silibus baru ni, okey, Kementerian Bank Negara Malaysia khususnya, dia minta daripada kementerian untuk diadakan satu tajuk khusus, satu subjek khusus lah, tajuknya adalah keuangan, untuk dimasukkan ke dalam silibus kita, yang mana akan dipelajari oleh pelajar tingkatan 3, 4 dan 5. Tetapi kementerian tak dapat nak bagilah, sebab dia kata sekarang ni pun silibus yang dah ada pun, subjek yang dah ada pun dah banyak sangat dah. Dia tak boleh nak masuk dah, dia kata. Okey, tetapi kepentingan topik ini diketahui oleh semua orang, maka kerajaan pun, Kementerian Pendidikan pun kata kepada Bank Negara, okey, pihak Bank Negara bolehlah nak masukkan silibus ini dalam subjek ekonomi dan subjek perniagaan untuk didedahkan ilmu tentang keuangan ni kepada pelajar-pelajar kita ni. Okey, tetapi Bank Negara tak setuju. Dia kata bukan semua orang akan mengambil subjek ekonomi, subjek perniagaan. Okey, hanya pelajar tertentu saja akan ambil. Hasrat mereka lah nak bagi semua orang tahu tentang benda ni. Jadi dia orang pun minta juga lagi dimasukkan juga sebahagian ilmu ini dalam subjek yang ada lah. Jadi kita ada subjek BM, BI, sejarah, pendidikan Islam, okey, pendidikan moral dan juga pendidikan punya ada satu adalah matematik. Okey, BM, BI, Math, Sains, sejarah dan juga Islam dan moral. Itu saja 6 subjek yang mana dipelajari oleh semua orang. Okey, semua orang. Jadi kerajaan suruh pilih, kementerian suruh pilih salah satu topik, salah satu subjek itulah yang mana mereka nak masukkan. So daripada ke-6 tu, yang nampaklah yang sesuai subjek Math lah. Itu yang Math jadi mangsa tu. Okay? Jadi Math pun dirombak habis-habisan, dimasukkanlah topik-topik ini. Okay? Tingkatan 3 kamu belajar tentang simpanan pelaburan, kredit dan hutang. Okay? Tingkatan 4 dia belajar pengurusan keuangan. Tingkatan 5 dia akan belajar tentang tajuk insurans dan juga percukaian. Okay? Jadi matematik lah menjadi mangsa kepada perubahan ini. Okay? Jadi kalau ditanya kenapa, inilah benda dia. Iaitu nak didedahkan kepada semua orang, semua pelajar sekolah tentang kepentingan keuangan. Dan kenapa Math dipilih? Math dipelajari oleh semua orang daripada Form 1 sampai Form 5. Okey. Jadi perubahan ini nak tak nak terpaksalah kita hadap juga. Okey, di awal-awal dulu memang menimbulkan banyak masalah lah. Kerana cikgu Math pun ada yang tak berapa nak mahir tentang keuangan semua. Okey, tentang nak belajar nak mengajar tentang cukai, tentang insurans semua. Kami pun terpaksa buka buku, tanya kawan-kawan yang mengajar ekonomi, mengajar perniagaan, okey, tanya kawan yang jual insurans semua tentang dia. Okey, tapi dah lama-lama ni okeylah. Okeylah. Okey. Alright, so malam ini untuk tingkatan 3 memberi tumpuan kepada simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Okey, apa dia simpanan, apa dia pelaburan, apa dia kredit, apa dia hutang. Itu kita akan belajar dalam topik ini. Okey, topik ini dia ada beberapa formula yang kamu kena ingat. Tapi formula itu akan diberi dalam exam lah. Cuma kalau kamu tahu lagi bagus. Okey, alright. Kita nak attach bahan sekarang. Okey, bahan sudah attach dalam grup semalam. Okay, semalam. Kita boleh rujuk lah. Sambil-sambil itu kita rujuk juga buku teks lah sebagai panduan kita. Okey, dalam buku teks kita. Okay, bab 3, apa yang kita akan belajar ialah tentang simpanan dan pelaburan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengurusan kredit dan hutang. Maksudnya kita beli barang secara hutang. Okay, kita beli barang secara hutang, berapa angsurannya. Okay, kita guna kad kredit, macam nak kira dia. Itu semua kita kena belajar. Okay, so dalam topik ini, yang agak sukar sedikit hanyalah tentang pengurusan pengiraan kad kredit. Itu yang agak sukar sikit sebab dia ada banyak term-term lah yang berubah-ubah sikit. Okay. Jadi kenapa kita belajar bab ni? Ini saya cerita sikit lah buku teks ni. Okay. Kenapa kita belajar bab ni? Yang pertama ialah kita nak berikan pengetahuan tentang simpanan, tentang pelaburan supaya kita dapat mengurus keuangan kita. Okay, nanti bila kamu dah bekerja, nanti kamu ada duit ni, kamu nak buat apa dengan duit tu? Okay, that's why kita diberikan pendedahan bagaimana nak guna duit tersebut. Kemudian kita juga didedahkan tentang simpanan dan pelaburan yang digunakan dalam sistem perbankan, sistem saham, pembelian hartanah, perniagaan, keuangan semua tu lah. Kita didedahkan itu. Okay, kita ada duit nanti nak beli saham.
So macam mana nak beli saham? Nak beli sekaligus ke, nak beli sikit-sikit ke? Okay? Kita ada duit. Okay, kita nak guna duit tu untuk macam mana? Untuk supaya kita lebih dapat untung. Nak beli apa? Bangunan kesewakan, ataupun kita nak beli saham, ataupun kita nak simpan dalam akaun simpanan, okay? Ataupun macam mana? Okay? Nanti kita akan belajar. Alright. Okay. Dulu-dulu lah, zaman dulu kita pun semua tahu, kita dah ada sejarah, dulu-dulu digunakan sistem barter, itu sistem pertukaran barang kan. Tapi bila dah bermula dengan apa ekonomi moden ni, gunalah duit. Okey, guna duit. Ini pun dah bermula sejak 2000 tahun sebelum Masihi, dah lama dah. Okey, guna sistem duit ni. Okey. Okey, sebelum kita nak mulakan okey, saya nak tanya dulu beberapa orang pendapat kamu, okey. Alright, saya nak tanya sikit-sikit lah. Tak apa, just cakap je ya. Salah pun tak apa, tak ada hal lah. Saya nak mulakan dari bawah. Zee, Zee. Okay, Zee ada tak simpanan? Ada tak kad bank, buku bank, ada tak? Okay, saya tengok sekejap. Ada tulis kat situ, saya tengok kat grup. Okey, tak ada. Okey, alright. Okey, jadi ada orang yang mempunyai buku simpanan. Maksudnya dia ada simpan duit kat bank lah. Maksudnya ada setiap bulan dia simpan kat bank. Okay, ada. Alright, contoh macam saya sendiri, saya ada simpan duit kat bank. Okay. Gaji saya pun masuk dari akaun bank. Okay. Jadi saya ada akaun simpanan. Kemudian anak-anak saya pun ada juga setiap bulan kita masukkan duit dalam bank sebagai simpanan. Maksudnya bila dia dah besar nanti boleh guna duit tu untuk sambung belajar ke apa lah. Itu. Alright, so dalam sistem kita ni, sistem ekonomi kita ni, ada dua bentuk pelaburan. Yang pertama adalah kita dapat duit, kita simpan duit tu. Okay, dan yang kedua adalah kita ada duit, kita buat pelaburan. Contohnya kita beli saham, okay, ataupun kita ada duit, kita beli rumah, dia kita sewakan. Ataupun kita beli sebuah kedai kosong, kita sewakan. Itu maksud pelaburan lah, kita melabur. Alright, so ini kita belajar. Okey, simpanan ni apa dia? Simpanan ni adalah merujuk kepada wang lebihan yang disimpan. Itu maksud simpanan. Okey, wang lebihan yang kita simpan. Itu maksud simpanan. Okey, kalau duit kita guna, itu bukan nama simpanan lah. Itu perbelanjaan. Okey, so bila kita dapat gaji, ada duit lebih sikit, kita pun simpan. Tak kisah simpanan tabung ke, simpanan apa ke, simpanan akaun bank ke, itu namanya simpanan lah tu. Itu duit lebihan yang kita simpan. Okey, alright, so dia banyak jenis ya. Kita boleh simpan dalam tabung, dalam peti besi, ataupun kita simpan dekat bank. Kalau orang dulu-dulu simpan duit bawah bantal, ada macam-macam dulu orang tua-tua dulu kan, orang tua-tua dulu simpan duit bawah bantal, simpan duit bawah almari, simpan duit dalam peti dalam tong beras. Macam-macam jenis lah. Ada juga jenis simpan ikat dalam plastik, simpan bol dalam plastik, korek tanah, simpan dalam tanah, tutup. Hanya dia yang tahu. Tu terpulang lah macam bentuk simpanan pun. Itu cara. Alright, simpanan ada 3 jenis. Dalam sistem perbankan kita ni, simpanan ada 3 jenis. Yang pertama adalah akaun simpanan. Yang kedua adalah simpanan tetap. Yang ketiga adalah akaun semasa. Yang ni kita kena tahulah. Ada 3 bentuk simpanan dalam sistem perbankan kita kat Malaysia ni. Iaitu yang pertama adalah akaun simpanan. Yang kedua adalah akaun simpanan tapi dia tetap. Yang kedua adalah akaun semasa. Apakah perbezaan ketiga-tiga ni? Yang ni dalam buku teks ada. Akaun simpanan adalah akaun yang kita ada dekat bank yang mana kita boleh simpan ikut suka kita. Nak simpan berapa banyak pun tak kisah. Dan juga nak keluarkan bila masa pun tak kisah. Kita boleh keluarkan duit, pergi kaunter, buka isi borang, keluarkan duit. Kita boleh guna kad ATM, boleh juga, tak ada masalah. Itulah akaun simpanan. Iaitu akaun yang mana kita boleh simpan tak kisah berapa banyak amount dia dan kita boleh keluarkan pada bila-bila masa. Sama ada melalui kaunter ataupun kad ATM. Dan kita juga akan bila hujung tahun bank akan kira dapatlah sedikit faedah, keuntungan. Maksudnya sampai hujung tahun kita dalam akaun kita bank itu ada berapa duit yang tinggal. Jadi bank akan kira itu untuk diberikan faedah, bonus. Tetapi faedah tak tinggi lah. Contoh macam kalau Agrobank contohnya dia bagi lebih kurang dalam 1.5% gitu je. Tak tinggi mana lah. Kemudian yang paling penting ciri dia, yang pertama kali ciri dia ialah pemegang akaun boleh simpan tak kisah berapa amount.
Nak simpan RM1 boleh, RM10 boleh, tak kisah. Nak simpan RM10,000 boleh, tak ada salah. Okey. Kemudian mereka juga akan terima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Tetapi kadar faedah rendah. Sikit je. Okey. Lepas tu pemegang akaun boleh keluarkan duit bila-bila masa sahaja dan juga mereka boleh keluarkan menggunakan kad bank lah. Kad ATM, kad debit ataupun pergi ke kaunter, isi borang, keluarkan. Boleh. Okey. Itulah akaun simpanan. Okey, apa pula beza dia dengan simpanan tetap? Okey, nama pun tetap. Bila tetap ni maksudnya dia ada tempoh masa. Itu perbezaan dia. Akaun simpanan dia tak ada tempoh masa. Boleh simpan ikut suka bila berapa amount-nya dan berapa jumlah tak kisah. Boleh keluar pun ikut suka bila-bila pun. Tapi akaun simpanan tetap ni tak boleh gitu. Bila kita simpan tu, dia ada tempoh. Mungkin 3 bulan, 9 bulan, setahun, 5 tahun. Okey, dia ada satu tempoh yang tetap lah. Maksudnya sepanjang tempoh tersebut, kita tak boleh nak keluarkan duit tersebut. Okey, kita hanya boleh keluarkan selepas tempoh tu. Contoh kalau kita beli, kita pergi kat bank, kita kata, cik, saya nak beli akaun simpanan tetap selama 3 bulan saja. Dia pun bagi kita tempoh. Okay, kita pun dia kata, okey cik, untuk 3 bulan ni cik kena simpan sebanyak RM5,000 contohnya. Okey, so tempoh 3 bulan itu kita tidak boleh keluarkan RM5,000 tersebut. Selepas 3 bulan baru kita boleh keluarkan. Itu namanya adalah tempoh matang. Okey, jadi akaun simpanan tetap kita mesti simpan sejumlah wang tertentu. Ini bank tetapkan. Okey, RM1,000 ke RM5,000 ke RM10,000 tak kisah tu. Itu paling kurang lah, dia ada had. Okey, dan ada tempoh masa. Okey, paling kurang sebulan. Okey, paling banyak bertahun-tahun lah. Okey, kemudian pemegang akaun pula akan ditawarkan kadar faedah yang lebih tinggi sikit lah berbanding akaun simpanan. Okey, alright. Dan wang ini tidak boleh dikeluarkan kecuali bila tiba tempoh matang. Okey, tempoh matang ni apa dia? Okey, kalau contohnya akaun bank tu dia kita kata akaun simpanan tetap tempohnya adalah 6 bulan. Selepas 6 bulan dia pematang. Waktu tu kita boleh keluarkan duit tu. Okey, bersangkutan dengan faedahnya lah. Okey, tetapi kita boleh juga keluarkan duit tersebut kalau terpaksa. Okey, terpaksa. Tetapi kadar faedah nanti akan dapat kurang sikit lah. Akan kurang sikit lah. Okey, ataupun mungkin terpaksa dibatalkan simpanan tetap tersebut. Okey, contohnya apa? Okey, contoh saya ada dulu. Dulu saya ada satu akaun simpanan tetap. Okey, sijil simpanan premium BSN. Saya ada dulu simpan RM1,000. Okey, waktu tu. Kemudian ditakdirkan satu masa waktu tu saya susah sikit. Jadi saya tak ada duit masa tu. Saya terpaksa lah menggunakan duit tu. Jadi saya pergi bank, saya cakap dia, okey saya nak keluarkan duit simpanan SSPN ni lah. Sijil simpanan premium ni. Okey, saya pun keluarkan duit semua tu. Maka terbatal lah itu. Okey, dia ada tempoh matang dia, tapi saya terpaksa keluarkan kerana semasa tu saya terpaksa, terdesak. Okey, jadi tak dapatlah faedah masa tu sebab tak cukup tempoh. Okey, tapi saya dapat keluarkan duit tu. Cuma tak dapat faedah kerana tak cukup syarat. Okey tu. Okey, dan pemegang akaun simpanan tetap ni dia tak ada buku. Yang ini dia ada buku. Dia ada buku bank. Okey, kita boleh pergi kat bank, kita semak tengok. Okey, kita pergi kat kaunter tu sikit. Cik, tolong kemaskan buku. Dia pun semak kemaskan buku. Okey, berapa masuk, berapa keluar tu semua ada. Tapi akaun simpanan tetap dia tak ada buku. Tapi kita diberikan sijil simpanan. Okey, maksudnya kita pergi simpan kat bank. Okey, bila selesai urusan tu, dia pun bagi kita satu sijil lah. Sijil ni lah sebagai bukti kita ada menyimpan. Ada dinyatakan situ lah, berapa simpanan kita, berapa kadar faedah, berapa tempoh matang, ada cerita kat situ. So bila kita keluarkan nanti, bawa sijil tu je lah pergi kat bank. Okey, kita pun boleh keluarkan duit tu. Selesai. Okey, itu adalah akaun simpanan tetap. Okey, akaun semasa pula. Okey, apa maksud akaun semasa? Okey, akaun semasa ni pula adalah akaun yang boleh digunakan untuk tujuan peribadi dan juga perniagaan. Okey, apa perbezaan dengan akaun tadi? Okey, akaun semasa ni kita bayar tak guna duit. Habis kita guna apa? Kita guna buku cek. Kita guna cek. Okey, kita tulis kat pen cek tu. Okey, contohnya kata saya ada akaun bank contohnya, okey, siapa keluar kat situ? Okey, dibayar kepada Angzi saja sejumlah RM5,000 contohnya. Tujuan ada contohnya. Okey, jadi saya tak bagi duit kat Z RM5,000, tapi saya bagi cek tu kat dia. So Z pun pergi kat bank, cashkan cek tu. Dia pun baru dapat duit. Kemudian akaun saya pun berkuranglah RM5,000. Itu maksud akaun semasa. Okey, kita bayar, kita beli barang, kita bayar barang semuanya menggunakan buku cek. Tidak bayar guna cash. Okey. Kemudian
Akaun ini pula kita tak dapat faedah. Kita tak ada bonus. Tetapi kita pula kena bayar cas perkhidmatan. Itu perbezaan dengan akaun simpanan. Akaun semasa ni kita dapat buku cek, kita tak dapat faedah, tak dapat bonus. Tapi kita kena bayar cas perkhidmatan sebab kita guna cek tu. Okay, jadi kita guna cek tu, kena cas perkhidmatan pula. Tetapi adalah juga lain-lain bank yang bayar juga faedah. Tapi terpulang pada bank tersebut lah. Selalunya tidak ada. Okay. Alright. Kemudian, untuk buka akaun semasa ni, bukan semua orang boleh lah. Bukan semua orang boleh. Okay. Contoh saya sendiri pun, saya nak buka akaun bank semasa ni, saya kena ada seorang lah guarantor saya. Okay. Seorang penjamin saya. Tu kena. Okay. Kemudian, pergilah bank baru boleh buka bank. Okay. Jadi saya tak boleh bawa duit pergi kat bank tu, cik saya dah buka akaun semasa. Tak boleh. Mesti ada seorang penjamin lah yang mana apa-apa jadi nanti dialah akan dirujuk nanti. Itu perbezaan dia. Kalau kita buka akaun semasa tak payah. Pergi je. Tu buka akaun. Kalau umur bawah 18 kena ada penjaga. Okey, kena ada penjaga lah sebagai penjamin bersama lah. Okey, tapi akaun semasa ni mesti ada penjamin. Lepas tu okey, kata orang apa? Pengeluaran duit ni kita guna buku cek lah yang pertama. Okey, tapi kita juga boleh guna internet lah. Macam biasalah online apa semua tu lah, tak ada salah. Okey. Tetapi apa kata orang? Kelebihan guna bank semasa, akaun semasa ni adalah satu ya, iaitu kita boleh belanja menggunakan kemudahan overdraft. Apa dia overdraft tu? Ialah kita keluar duit lebih dari simpanan. Maksudnya kita pergi kat bank, okey, cik saya nak buka akaun semasa, kita pun simpan RM5,000. Okey, kita pun dapat buku cek. Okey, kita pun dapat kad bank lah, kad cek, kad itulah. Kemudian kita beli barang sampai terlebih-lebih. Contoh kita beli sampai RM6,000. Boleh. Okay, boleh. Okay. Kita boleh belanja lebih daripada jumlah yang kita simpan. Itu kelebihan guna akaun semasa. Tetapi kena cas lah. Kena cas. Dan juga ada tempoh masa dia. Ada tempoh masa dia. Cukup time. Okay, kita guna. Tak boleh, dah sampai cukup time. Kena tahan lah. Ataupun kita guna buku cek tu, kita pun bagi kat orang. Bayar. Orang tu pergi ke bank, tendang. Okay, itu nama cek tendang tu. Iaitu kita dah bagi duit kat orang tu tapi dalam bank kita tak ada duit. Okey, tu tak boleh. Okey, alright. Kita guna boleh. Guna lebih tak apa tapi orang lain tak boleh. Hanya kita je boleh. Okey, faham maksudnya? Maksud begini ya. Contoh saya ada akaun semasa, hadnya RM5,000. Saya boleh beli barang sampai RM6,000, RM7,000 pun tak ada masalah sebab saya sendiri. Tetapi kalau saya bagi cek, contoh saya dah guna RM5,000, kemudian saya nak bayar barang lain pula, saya bagi kat orang tu guna cek saya. Saya guna cek saya tu, contoh RM1,000. Orang tu pun nak cash in. Nak cash check tu lah. Tak boleh. Kena tendang. Sebab apa? Sebab akaun saya tak cukup duit dah. Itulah. Orang lain tak boleh guna cek saya tu. Kalau dah habis limit. Tapi saya masih boleh. Okay. Alright. Okay. Okay. Saya nampak perbezaan dia. Akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Itu adalah 3 jenis simpanan yang ada dalam perbankan di Malaysia. Okay. So, tengok latihan yang pertama ni. Okay, saya bagi semalam. Okay. Soalan kata, ini tadi Zee petang ni dia minta tanya saya, dia minta ajarkan, saya kata, okay, mana saya ajar. Okay, alright. So, sekarang ini tengok. Lengkapkan rajah di bawah untuk menunjukkan 5 ciri-ciri bagi suatu akaun simpanan. Kita nak tahu ciri-ciri bagi akaun simpanan. Okay, kita akan minta seorang demi seorang lah. Tak apa. Kalau tak ingat apa cerita tadi, just ulang balik apa. Tak ada masalah. Okay, kita akan buat lagi lah. Tak ada masalah. Okay, alright. Kita tengok. Okay, saya nak mula dari atas. Saya nak mula atas dulu. Okay, saya nak tanya Aimi Zahira. Aimi Zahira, kan saya guna nama mak. Bagi tahu lah. Okay. Apakah ciri-ciri bagi akaun simpanan? Bagi satu dia cukup. Tadi saya cerita dia dah. Okay, satu ciri akaun simpanan. Kita mulakan dengan Aimi. AQRZ ni, susah sebut AQRZ ni. Okay, satu ciri. Iskandar. Iskandar. Okay, apakah salah satu ciri bagi akaun simpanan? Pemegang akaun menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Okay, alright. Okay, alright. Tu antara. Okay, so kat sini, saya masuk kat sini.
Okey, ini jawapan Iskandar, dia kata, okey, pemegang akaun, okey, pemegang akaun menerima faedah, okey, faedah berdasarkan, okey, jumlah simpanan dan juga tempoh masa lah, okey, jumlah simpanan. Okey, dan tempoh masa je lah. Okey, ini satu. Okey, apa lagi? Okey, sambung lagi. Izzah, okey, Izzah. Ciri yang kedua, tak kisah dia mana dulu tak apa, tak masalah. Okay, Kadar faedah adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Okey, terbaik Izzah. Jelas suara dia. Okey, alright. So, kadar faedah. Okey, kadar faedah. Dia terima kadar faedah. Okey, dia terima kadar faedah. Okey, terima kadar faedah. Terima kadar faedah. Tetapi lebih rendah lah. Okey, tetapi lebih rendah lah. Tetapi lebih rendah. Lebih rendah. Berbanding akaun simpanan tetap lah. Okey. Yang ni tadi, terima faedah berikan jumlah simpanan. Okey, dah tempoh masa. Okey, tempoh masa. Sama lah lebih kurang. Okey. Alright, lagi. Sambung lagi kepada Luqman Hakim. Okay, apa lagi ciri dia? Banyak ciri tu buat tadi. Tak dengar. Tak buka suara. Okay, Natasha. Luqman Hakim tak dengar suara mana? Okay, tak apa. Okay, so 5 ciri-ciri bagi satu akaun simpanan. Okay, yang pertama sekali adalah, okay, yang pertamanya. Yang pertama sekali ialah, okay, yang pertama sekali ialah boleh menyimpan, okay, boleh menyimpan, okay, sebarang amount pada bila masa. Itu ciri utama je lah, yang pertama tu. Yang kedua, yang tadi lah, akan menerima faedah mengikut jumlah simpanan dan tempoh simpanan lah. Maksudnya kalau awal tahun tu kita simpan 5,000, hujung tahun tinggal 2,000 saja. So faedah tak adalah kira 5,000 tadi. Tapi dia kira 2,000 tu lah. Tapi ada kiraannya. Okey, yang ketiga, okey, dia boleh mengeluarkan wang pada bila masa. Okay, ni. Buka akaun bila masa boleh, nak keluar wang bila masa pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey. Kemudian, Hello. yang okey, boleh dengar? Boleh, sorry. Mic close. Okey, tak apa. Okey, yang keempat, okey. Faedah macam Izzah cakap tadi, okey. Faedahnya, faedah yang lebih rendah berbanding simpanan tetap lah. Berbanding simpanan tetap. Ini ada ciri juga. Okey, lagi satu kita boleh bagi ialah boleh keluar duit. Okey, boleh keluar duit. Guna apa? Okey. Boleh keluarkan duit, ni saya pendekkan, keluarkan duit. Guna ATM boleh, kad debit boleh, ataupun kaunter pun boleh. Ini antara 5 ciri yang ada berkaitan dengan akaun simpanan. Okey, boleh simpan sebarang amount pada bila masa sahaja, pada bila masa. Okey, kemudian akan terima kadar faedah tapi ikut jumlah simpanan dengan tempoh masa. Okey, yang ketiga adalah faedahnya lebih rendah berbanding simpanan. Yang keempat adalah boleh keluarkan duit bila masa, dan yang kelima adalah boleh gunakan kad ATM, kad debit ataupun di kaunter. Itulah ciri-ciri akaun simpanan. Okey. Akaun simpanan tetap pula. Tadi akaun simpanan. Sekarang ni akaun simpanan tetap pula. Beza dia sini lah ada perkataan tetap. Bila tetap ni, tadi boleh simpan sebarang amount. Tapi untuk kes yang kedua ni pula, simpan sejumlah amount dan mengikut
tempoh masa tertentu. Okey, dia maksudnya tak boleh simpan sebarangan nilai, okey, dan juga mesti ada tempoh masa, tak boleh keluarkan pada masa-masa itu. Okey, sejumlah wang tertentu dan ikut tempoh masa tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ayat ini tadi dapat faedah rendah. Ayat ni faedahnya lebih tinggilah. Okey. Faedah yang lebih tinggi ataupun kita panggil kompetitif lah. Kompetitif. Okey. Berbanding akaun simpanan. Berbanding akaun simpanan. Okey. Okey, yang ketiga, tadi duit boleh keluar bila masa. Untuk yang ini hanya boleh keluar, okey, boleh keluar selepas tempoh matang. Itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat pula, kalau kita keluarkan duit awal tempoh masa, maka faedah akan lebih rendah sikitlah. Itu ciri yang keempat. Maksudnya ini kita masih lagi boleh keluarkan duit tu, tetapi faedah lebih rendah lah kalau kita keluarkan sebelum tempoh matang. Okay? Jika keluar sebelum tempoh matang. Okey. Dan yang kelima adalah tadi, okey, simpanan boleh keluar guna kad ATM apa semua ni, tapi yang ni tak boleh keluarkan. Tapi okey, yang ini pula ada buku simpanan. Yang ini tak ada buku simpanan. Dia ada sijil, okey, sijil simpanan. Okey, yang ini dia ada sijil simpanan, sijil simpanan. Okey, dikeluarkan kepada penyimpan. Okey. Ini adalah ciri-ciri akaun simpanan tetap. Okey, tetap. Okey, next. Akaun semasa. Okey, akaun semasa. Ciri dia, okey, yang pertama sekali adalah digunakan untuk kegunaan peribadi atau perniagaan. Okay, yang ni pun peribadi juga ni, tapi untuk bisnes tak boleh. Sebab dia ikut atas nama kita. Yang ni boleh guna untuk diri sendiri dan juga perniagaan. Okay, biasanya orang-orang yang ada apa? Ada bisnes, dia guna cek ni lah. Okay. Kemudian yang kedua pula ialah kalau kita bayar duit kepada orang lain, kita tak boleh guna cash. Kita bayar kepada orang lain menggunakan cek. Itu nama dia. Okay, lepas tengah sikit ada tulisan kat situ. Okay, Zia angkat tangan. Lihat saya tengok sekejap. Cikgu, saya belum salin. Tak apa, nanti dia dah habis kelas ni saya akan bagi Ziang. Tak ada salah. Okay, tak sebab salin tak apa. Okay, tadi ya. Nanti selepas habis kelas saya akan bagi bahan ni semua. Jadi tak payah salin, tak apa. Tengok dia bagi perhatian dia, tak ada salah. Okay, yang ketiga, yang ketiga pula. Okay. Akaun simpanan dapat faedah. Akaun yang ni akaun semasa, kita tak sebut akaun semasa. Okay, akaun semasa dia tak dapat faedah. Dia kena bayar cek perkhidmatan. Okay. Dikenakan cas perkhidmatan. Okay. Iaitu dia tiada faedah diberikan. Okay. Tak ada bonus. Okay. Kemudian yang keempat, ini perbezaan dia dengan orang lain. Boleh guna kemudahan overdraft. Iaitu belanja lebih dari simpanan. Itu kelebihan dia lah. Okay, boleh guna overdraft. Kemudahan overdraft, belanja lebih. Okay, belanja lebih dari simpanan lah. Okey, bagi cantik sikit. Okey, dan yang keempat ialah nak buka akaun ni, mesti ada seorang
penjamin. Okey, mesti kemukakan seorang perujuk untuk buka akaun. Ini adalah ciri-ciri untuk akaun semasa. Perujuk ni guarantor lah, penjamin. Okey. So inilah dia 3 bentuk akaun simpanan yang ada dalam Perbankan Malaysia. Okey, yang pertama adalah akaun simpanan biasa kita. Okey, boleh menyimpan sebarang amount pada bila masa, menerima faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh masa, boleh keluarkan duit pada bila masa, faedah lebih rendah mana akaun simpanan yang lain, dan juga boleh keluarkan duit guna kad ATM, kad debit ataupun di kaunter. Itu akaun simpanan. Bagi akaun simpanan tetap pula, perbezaan dia, ciri-ciri ialah yang pertama, kena simpan sejumlah wang dan mesti ada tempoh masa tertentu. Yang kedua adalah faedah yang lebih tinggi berbanding akaun simpanan biasa. Okey, boleh keluar duit hanya selepas tempoh matang. Okey, faedah lebih rendah kalau keluarkan duit sebelum tempoh matang dan juga akan diberikan sijil simpanan. Okey, ini antara ciri utama. Kemudian yang akaun semasa pula boleh digunakan untuk tujuan peribadi, atau perniagaan. Bayar kepada orang lain gunakan cek sahaja, tak perlu bagi cash. Dikenakan cas perkhidmatan. Tak ada faedah. Tak ada faedah. Bank tak bagi faedah lah. Maksudnya tak ada bonus lah. Kemudian boleh gunakan overdraft, iaitu belanja lebih daripada simpanan, daripada had lah. Contoh saya. Contoh saya katakan gaji saya setiap bulan RM9,000 saja. Kalau saya buka akaun bank ni, mungkin saya boleh gunakan sampai RM18,000 ke. Macam itulah contohnya. Ada had lebih lah, dibenarkan lah. Kemudian yang kelima adalah nak buka akaun tersebut mesti ada seorang perujuk ataupun penjamin lah untuk membolehkan kita buka akaun. So kesemua ciri ni kena ingatlah, mungkin masuk dalam exam. Mungkin masuk dalam objektif, mungkin dapat dalam subjektif, tak pasti. Tapi yang tahu perbezaan 3 simpanan ni kena tahu. Itu part yang pertama. Kemudian yang kedua pula, selain simpanan, kita juga ada satu bentuk simpanan dinamakan sebagai pelaburan. Yang ni pun kita guna duit kita ni untuk dapatkan hasil. Jadi satu tersimpan. Yang ni pula kita melabur. Melabur. Melabur ini pula ada 3 jenis juga. Yang mana di Malaysia ni lah. Pelaburan ni ada 3. Iaitu yang pertama kita beli saham amanah. Contoh ASB. Kita beli amanah saham Bumi Putra. Contoh ASB. Ataupun amanah saham Didik, amanah saham Gemilang, macam-macam ada jenis sekarang ya. Yang kedua adalah kita beli saham. Ni bila kita ada duit kita beli saham. Contohnya TV3. Dia keluarkan iklan, nak terbitkan saham baru. So kita pun beli saham tersebut. Contoh gitu. Dan yang ketiga adalah pelaburan berbentuk hartanah. Kita beli bangunan, kita sewakan. Kita beli kereta, kita buat kereta sewa. Itu contoh adalah maksudnya jenis pelaburan. Atau kita beli tanah, kita sewakan. Itu contoh. Pelaburan dah. Satu lagi contoh, cara untuk dapatkan pulangan pada masa yang akan datang lah. Simpan, dapat faedah sahaja. Pelaburan ni, dia akan dapat ni. Tapi dia punya hasil lebih tinggi lagi lah. Tetapi berisiko. Alright. Yang ni je pengetahuan saja. Ada 2 jenis pelabur. Pelabur agresif dan sederhana. Pelabur agresif ni macam mana? Pelabur agresif ni orang yang melabur dalam saham. Dia nak untung tinggi segera. Jadi dia pun melabur secara betul-betul dalam beli saham. Kemudian pelabur sederhana pula dia jenis yang takut-takut. Takut rugi, takut apa. Jadi dia pun membelilah jenis yang tak berapa nak berisiko kan. Macam beli ASB. Beli ASB confirm tak rugi. Sebab apa? Dia jamin oleh kerajaan. Tapi kalau beli saham, katakan minggu ni saham naik. Kita pun untung besar. Tiba-tiba minggu depan saham jatuh. Habis semua. Contoh macam sekarang ni, saham yang paling tinggi adalah saham syarikat-syarikat sawit. Sebab harga dah makin meningkat sekarang ni. Contohnya saham syarikat-syarikat minyak. Makin tinggi kan harga dia. Sebab apa? Sebab berlaku peperangan kat Ukraine sana tu. Jadi berlakulah lonjakan harga-harga barangan, harga-harga minyak.
Macam sawit ni pun dulu harganya 300 saja satu tan, 1000 kilogram, harga 300 saja. Kemudian sekarang ni dah naik daripada 1300 satu tan. Okey, jadi sangat untunglah. Yang mana disebabkan oleh peperangan Rusia Ukraine tu, maka pengeluaran minyak matahari, minyak sayur-sayuran ni tersekat. Jadi siapa dia jadi pengganti apa dia? Minyak sawit lah. Minyak sawit lah. Okey. Alright. Okey, so untuk pelaburan ada 3 jenis. Simpanan tadi ada 3 jenis. Pelaburan pun ada 3 jenis juga. Okey, iaitu yang pertama adalah saham. Saham ni macam mana bentuk dia? Okey, saham ni adalah syarikat-syarikat besar-besar tu dia terbitkan saham nak kumpul duit. Okey, contoh. Okey, kemudian orang beli saham tu juga merupakan pemilik saham syarikat tersebut juga, pemilik syarikat tersebut juga dengan syarat tertentu. Dan mereka akan terima pulangan dalam bentuk dividen dan juga keuntungan modal. Okey. Maksudnya macam mana? Okey, contohlah contoh katakan. Okey, katakan saya nak buat cakap apa contoh. Okey. Katakan contohnya katakan Air Asia macam mana? Air Asia dia merancang nak beli 10 kapal terbang baru contohnya. Dia perlukan 10 juta contohnya. Jadi dia pun terbitkan saham yang bernilai 10 juta. So orang pun pakat beli. Saya pun ada duit, saya belilah saham tu. Contoh saya beli 5,000 unit je. Satu saham harga RM1 je. Okey, saya pun bayar RM5,000. Jadi saya pun adalah sedikit pegangan syarikat tersebut Air Asia tu. Maksudnya saya ada pegang lah daripada duit Air Asia tu, syarikat Air Asia, saya pun jadi pemilik Air Asia juga. Tapi sekadar 5,000 unit saham sahaja. Itu maksud itu. Okey, kemudian sampai hujung tahun, Air Asia kata tahun ni kami untung banyak. Jadi kami menamakan dividen sebanyak 5% contohnya. Saya pun dapatlah hasil 5% daripada 5,000 yang saya labur tadi. Okey, alright. Ataupun cukup tak saya rasa harga Air ni naik tinggi, saya pun kata saya nak jual lah. Saya pun jual saham tersebut. Okey, alright, saya cerita sekali ya. Okey, maksud pembelian saham gini contohnya. Okey, saya beri contoh mudah. Contoh katakan Air Asia, saya cerita sekali. Okey, contoh Air Asia. Okey, Air Asia. Okey, dia nak beli 10 kapal terbangnya. Okey, nak beli 10 kapal terbang baru. Okey, 10 kapal terbang baru. Jadi dia perlukan duit sebanyak kapal terbang baru. Dia perlukan duit sebanyak 50 juta contohnya. Duit dia perlukan. Dia pun terbitkan saham. Okey, dia pun keluarkan iklan kat dalam TV, surat khabar. Okey, Air Asia menawarkan 50 juta unit saham. Okey, unit saham. Contohnya contohnya. Okey. Contoh. Okey. Dia kata Air Asia mengeluarkan 25 juta. Okey, 20 juta unit saham. Okey, unit saham yang bernilai RM2. Okey, setiap satu saham. Jadi kalau 25 kali 2 ni dapat 50 juta. Itu cara. So saya pun ada duit. Saya pun belilah saham. Okey, saya beli saham sebanyak 10,000 unit contohnya. Okey, saya beli 10,000 unit, saya pun kenalah bayar sebanyak RM20,000 contohnya. Okey, RM20,000. Contoh gitulah. Okey, jadi Air Asia ni okey, katakan modalnya adalah 1,000 juta contohnya, 1,000 juta. Okey, 1,000 juta. Dan dalam 1,000 juta ni saya ada juga duit saham tu sebanyak RM20,000. Jadi saya pun pemilik saham syarikat juga lah. Saya ni adalah pemilik Air Asia juga. Tapi dengan nilai yang sangat kecil. 20,000 sahaja. Sedangkan dia ada 1,000 juta duit dia. Okey. Jadi kalau nak buat apa keputusan pun, saya kena panggil, bila ada mesyuarat apa pun, saya ni boleh dipanggil, saya boleh terlibat. Sebab apa? Sebab saya pemilik syarikat juga. Tetapi suara saya sangat kecil lah. Sebab 20,000 sahaja. Berbanding orang yang ada 1,000 juta ringgit ni, 1 bilion ni. Okey, kemudian cukup time, katakan Air Asia kata kami menawarkan dividen pada pemegang saham 5% contohnya. Okey, so cukup time saya pun kira lah. Okey, saya beli saham RM20,000. Okey, 10,000 unit, saya beli saham sebanyak RM20,000. Okey. Saya beli saham 10,000 unit, setiap saham harga RM2, jadi saya dah beli sebanyak RM20,000. Cukup ujung tahun, saya umumkan 5%. 5%. Jadi saya pun dapatlah keuntungan daripada pelaburan saham tadi sebanyak RM1,000. Okey. Kemudian cukup time katakan satu hari, okey, satu masa tu saham Air Asia yang asalnya sebeli RM2 harga dia satu, sekarang ni harga dah naik kepada RM5 contohnya. RM5.
Saya pun nampak, untung ni aku jual ni. Saya pun jual balik. Sejual balik saham tersebut, semua kali 10,000 tadi, sejual balik dengan harga RM5. Jadi saya dapatlah sebanyak ni, RM50,000. Jadi berapa untung saya? Dulu saya belanja sebanyak RM20,000 untuk beli saham tersebut. Bila saya jual, dapat RM50,000. Jadi saya untung sebanyak RM30,000. Itu cara dia. Okey? Operasi saham berapa? Berlangsung lah. Okey? Faham? Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, sejuk lagi sekali. Okey, contohnya ni ya. Sejuk lagi sekali. Katakanlah syarikat apa sebut. Okey, katakan Petronas. Sebagai soal. Okey, contoh sebagai Petronas. Okey, Petronas. Okey, dia ada apa? Syarikat Petronas dia ada sebanyak, contohlah sebagai contoh sebagai yang senang-senang sikit ya. Okey, katakan dia ada 500 juta ringgit. Duit dia. Kemudian dia bercadang nak bina pelantar minyak yang baru, okey, nak bina pelantar minyak yang baru, okey. Okey, harganya RM50 juta contohnya. Contohlah 50 juta. Okey, dia pun terbitkan saham. Dia kumpul duit, dia terbitkan saham. Okey, terbit saham katakan contohnya sebanyak 10 juta. Di mana harga satu saham ialah RM5. Jadi bila RM5, 5 kali 10 dapat 50 juta ni. Itu cara dia. Okay? Jadi satu saham harganya RM5. Jadi kalau 10 juta saham, dapatlah 50 juta. Itu cara dia. So contohnya, katakan Ungku. Kita kata Ungku. Okay. Ungku Hakimi contohnya, dia ada duit. Dia pun belilah. 10 juta ni, Ungku beli sebanyak, contohnya, dia beli 5,000 unit contohnya, beli 5,000 unit. Jadi, kenalah bayar sebanyak RM25,000, iaitu RM5 kali dengan 5,000. So, kenalah bayar sebanyak RM5,000. So, jadi ini apa jadi? Okey, Ungku Okey, Ungku. So, apa jadi lepas tu? Maka, Ungku pun menjadilah antara pemilik syarikat Petronas. Daripada 50 juta ni, okey, ada RM25,000 duit Ungku dalam tu. Okey, ini maksudnya Ungku melabur lah banyak ni dalam syarikat ni. Okey, alright. So Petronas tu, okey, Petronas contohnya, okey, Petronas tu, okey, ni syarikat Petronas, okey, dalam ni, okey. Adalah sini, mungkin contoh katakan sini, okey, Ungku beli ada RM25,000 duit dia. Okey, contohnya. Okey, contoh katakan lagi ya, contoh kata lagi, siapa lagi katakan contoh? Contoh Mahathir contohnya ada sini. Okey, dia ada sini 8 juta contohnya saham dia lah ni. Okey, ada lagi orang lagi katakan Najib contohnya ada 20 juta lah ni. Contoh gitu. Okey, jadi Petronas ni ada ramai pemilik dia. Bergantung kepada berapa banyak kita melabur. Ungku hanya melabur 25,000 saja. Najib 20 juta. Mahathir 8 juta contohnya. Okey, Anwar contohnya 100 juta contohnya. Jadi banyak pemilik. Okey, kemudian sampai hujung tahun katakan contohnya Petronas mengumumkan pemberian dividen sebanyak 10%. Contohnya. Dividen 10%. Maka Ungku pun dapat overduit ni. Dia pun buatlah RM25,000 tadi darab dengan 10%. Jadi Ungku dapatlah sebanyak RM2,500 untung dia. Okey, gitu. Jadi inilah hasil dia. Melabur RM25,000, hujung tahun dapat bonus 2,500. Okey. Kemudian katakanlah tahun berikutnya tu, okey, harga saham tersebut yang waktu beli tu, Ungku beli harga RM5. Kerana harga saham dah naik jadi contohnya RM8 contohnya. Satu saham. Okey, jadi Ungku pun ambil keputusan nak jual semua dia. So dia jual semua tu 5,000 unit tu dia jual dengan harga RM8. Jadi dia dah untung sebanyak RM40,000. Okey. Jadi untung dia dapat hasil RM40,000. Dia belanja awal dulu beli hanya RM25,000 saja. Jadi sebanyak RM5,000 adalah dinamakan sebagai keuntungan modal. Ini nama dia adalah keuntungan modal. Okey. Yang 2,500 ni dia punya dividen. Okey, inilah dividen. Okey, ini dividen.
Alright, yang ini pula bila dia jual beli saham tersebut, okey, beza antara hasil jualan dengan dia beli namanya adalah keuntungan modal. Okey, tetapi saham ni risiko tinggi sebab harga ni boleh naik mencanak, boleh jatuh mencanak. Okey, jadi saham dia bahaya sikit. Orang yang betul-betul nak beli saham ni dia mesti pilih betul-betul lah syarikat-syarikat yang mungkin akan memberi keuntungan yang besar. Takut dia macam ni lah. Kadang-kadang dia hari ni dia untung tinggi. Esok tiba-tiba baru dia jatuh. Takut gitulah kes dia. Okay, alright. Itu ialah bentuk yang pertama, saham. Okay, yang kedua, saham amanah. Saham amanah pula ialah saham yang mana pelaburan ini mereka tak perlu fikir tentang risiko rugi sebab ditanggung lah. Okay, alright. Di mana caranya ialah begini, contoh katakan bank. Contohnya Maybank. Okay, ataupun BSN lah. Dia terbitkan amanah saham Bumi Putra. Okay, apa tujuannya tu? Tujuannya ialah bila terbitkan tu, kita beli saham tersebut, maka BSN pun ada duit. Duit itu dia akan gunakan untuk melabur pula ke dalam syarikat-syarikat lain. Itu maksud amanah saham. Okay, macam ni. Contoh ASB. Okay, ASB ni amanah saham Bumi Putra lah. Amanah bagi yang menyimpan duit, dia tahulah amanah simpanan Bumi Putra. Bumi Putera. Contoh ni. Okay. Jadi diterbitkan oleh BSN contohnya. Okey, apa tujuan dia? Okey. So, tujuannya ialah untuk BSN ni kumpul dana, kumpul duit. Untuk apa pula ni? Untuk melabur pula ke dalam syarikat-syarikat lain. Itu tujuan dia. Okey. Kalau BSN nak guna duit sendiri memang tak ada. Bank tu tak ada duit. Tapi macam mana dia boleh ada duit? Orang simpan dekat dia lah. Orang simpan dia. Ini cara dia. Okey. Kemudian penyimpan amanah saham ni akan dapat dividen, faedah juga. Okey. Hujung tahun BSN pun umumkan. Okey, dividen mana-mana. Contoh. Okey. Okey, contoh katakan. Okey, contoh Google. Okey, contoh. Okey, dividen ASB. Contoh. Okey, ASB tahun ni katakan tahun ni dividen ASB berapa dia dapat? Sebanyak mana dia? Okey, contoh mana tak ada. Okey. ASB contoh ada tak ada ya saja. Okey, kita check tengok. Ini contohlah ASB. Contoh, okey. Tahun 2017 dividennya adalah 8.5%. Okey. 2018 7%, 2019 5.5%, 2020 5%. Tahun lepas 5% juga tahun lepas. Okey. Ini adalah kita simpan dalam ASB. Okey, punya ASB laburkan duit tu, dapat hasil, dia bagi kepada kita dividen. Contoh ini lah. Contoh begini. Tahun lepas kita dapat 42% bonus tambahan. Okey, ASB 0.75 rendahnya dia. Okey, untuk 30,000 unit pertama jadi cara kita adalah dia dapat dividen, dapat bonus kalau dulu. Waktu-waktu ekonomi bagus jadilah. Okey. Contoh lagi okey. Katakan bank rakyat contohnya. Bank rakyat. Okey. Dividen bank rakyat. Bank rakyat dia tinggi sikit. Okey, dividen bank rakyat contohnya. Bank rakyat dia tinggi sikit, dia 13% kan dia. ASB ni 7% saja tapi untuk bank rakyat ni 13%. Siapa yang simpan duit dalam bank rakyat tu tinggi 2%. Tahun sebelum tu 14%. Okay, alright. So inilah akal sebenar amanah. Jadi tempoh masa lah. Okay, antara yang glamour kat dalam Malaysia ni ASB lah. ASB, okay. Amanah saham Gemilang, amanah saham Wawasan 2020, okay. Amanah saham Adam, macam-macam ada jenis. Okay. Kemudian hartanah. Hartanah ni pula apa dia? Okay. Kita beli rumah, kita beli kedai, kita beli tanah. Kemudian kita laburkan balik. Kita sewakan rumah tersebut, kita sewakan kedai tu, okay. Kita sewakan tanah tu, kita dapat hasil. Contoh macam saya, contohnya saya beli tanah sekeping, saya pun sewakan. So, adalah orang ambil tanah tu, orang sewakan, dia buka kedai tu contohnya. Okay. Setiap bulan dia akan bayar saya. Dia bayar bulan saya. Macam itulah.
Ataupun contoh saya sekarang ni, okay, sekarang saya duduk kat Selangor. Saya dah beli rumah kat Kedah. Rumah tu saya sewakan. Harga 800 bulan. Jadi setiap bulan saya dapat 800 ringgit. Okay. Itu cara pelaburan saya. Okay. Alright. Okay. Boleh faham? Jadi, kau akan tahu, untuk simpanan ada 3 jenis. Akaun simpanan, simpanan tetap dan akaun semasa. Pelaburan pun ada 3 jenis juga, iaitu amanah saham, hartanah dan juga saham. Okay. Alright. Pulangan pelaburan banyak jenis ya. Kalau saham dapat keuntungan modal dan juga dividen. Kalau hartanah dapat hasil sewaan, okey, dapat sewaan dan sebagainya. Okey, keuntungan modal ni apa tadi? Itu pertambahan atau peningkatan pelaburan daripada jumlah asal dia. Okey, ada contohnya. Contohnya ni, harga saham asalnya RM2, naik 20%. Maka 20% itu adalah peningkatan nilai pelaburan kita. Okey. Alright. So tengok kita, topik ni banyak bercerita je. Okey. Okey. Berikutnya, namakan 3 jenis pelaburan yang ada dalam sistem ekonomi kita. Tadi baru saya cerita tadi. Okey. Saya nak tanya. Okey, ingat tak saya nak tanya? Okey, saya nak tanya. Alifah Ilyana. Okey, Alifah Ilyana. Okey, apakah 3 jenis pelaburan yang baru diceritakan tadi? Ikwan, Muhammad Ikwan, apakah 3 pelaburan yang ada sistem ekonomi kita? Oh, lari tu Aina Syakira, cuba. Lari juga. Parvina. Putri. Adriana. Kristina. Saham. Okay, very good. Okay, saham. Yang berikutnya, Ungku. Amanah saham. Okay, amanah saham. Dan lagi satu ialah B. Okay, sila Parvina. Hartanah. Okay, hartanah. Alright, itulah dia 3 jenis pelaburan. Okay, 3 simpanan, akaun simpanan tetap dan simpanan semasa. 3 pelaburan, saham, amanah saham dan hartanah. Okay, alright. Mesti tahu beza lah. Saham ni ialah diterbitkan oleh syarikat-syarikat, kita beli. Okay, amanah saham ni diterbitkan oleh bank biasanya. Kita beli dan bank tu kan labur syarikat lain. Okay, saham diterbitkan oleh syarikat-syarikat, kita beli. Okay, kita beli saham tersebut. Amanah saham ni diterbitkan oleh bank, kita beli. Kemudian bank baru labur dalam syarikat-syarikat lain. Itu beza dia. Okay, hartanah ni kita beli benda. Rumah, kedai, tanah, kita sewakan pula. Okay. Okay, sekarang kita tengok latihan kelima. Berdasarkan situasi berikut, lengkapkan jadual di bawah dengan tepat. Contoh yang pertama, Suhairi menyewakan 2 buah rumah miliknya pada kadar RM1,500 sebulan. Adakah simpanan? Adakah pelaburan? Okay. Di sini clue dia adalah dia sewakan 2 rumahnya. Jadi ini adalah pelaburan. Okay, senang je. Ini adalah pelaburan. Okay. Kemudian pelaburan jenis apa? Ini jenis hartanah. Itu cara dia. Okay. Liu Ying. Dia ada simpan dekat bank. Okay, dia simpan dekat bank. Dan dia gunakan untuk pelbagai urusan. Di sini dia simpan duit kat bank. Jadi mestilah simpanan. Cumanya, simpanannya macam mana? Okay. Dia tak kata ada tempoh masa, ada had tentu. Jadi inilah jenis yang akaun simpanan sahaja. Okay. Alright, sekarang cuba buat soalan C, D, E, F dahulu. Cuba buat dulu. Okay. C, D, E, F dahulu. Cuba buat dulu C, D, E, F. Okay, cuba buat dulu dalam 1 minit. Cuba buat soalan C, D, E dan F. Okay, nak tanya iaitu nak tengok dia tu adalah pelaburan atau simpanan. Kemudian kalau pelaburan jenis apa? Ada 3 jenis tadi ya. Kalau simpanan jenis apa? Dia 3 juga. Okay, cuba try buat dulu untuk tempoh masa 1 minit sahaja. Sekarang 9:07 minit.
9-8 minit kita akan bincang sikit lah. Cuba try dulu. Okay, yang nak tulis kat chat pun boleh tulis, tak ada salah. Tulis je. Nak snap gambar pun boleh juga, tak ada salah. Okey je. Hantar kat grup. Okay, alright. Ada siapa nak cuba apa? Kita orang bagi jawapan. C. Weakness Warren membeli 1000 unit saham syarikat PQR. Okay, dia sini keluar dia kata beli unit saham, 1000 unit saham dan syarikat PQR. Okay, so bila beli saham, dia adalah pelaburan. Dan nama pun saham. So dia beli saham jadi kategori saham. Cek jawapan. Okey, Fakrul pula kata, gembira memperolehi 2% faedah dan 5% unit bonus untuk amanah saham. Nampak kedua tu amanah saham Bumi Putra. So ini adalah jenis pelaburan, kemudian jenis amanah saham. Yang ni pula dia kata guna cek peribadi. Guna cek. Dah tahu dah. Ini adalah simpanan. Tetapi jenisnya akaun semasa. Okay, yang ni pula dia kata dia simpan sejumlah RM30,000. Okay, dia simpan RM30,000. Okay, tak tujuannya untuk apa? Untuk pendidikan anaknya pada masa akan datang. Maksudnya dia simpan duit tu tak nak guna langsung. Ini adalah akaun simpanan. Dan jenis akaun simpanan tetap. Itu jawapannya. Okay, boleh cek jawapannya. Kalau betul bagilah makan untuk diri sendiri. Okay, itu soalan nombor 5. Alright. Sekarang kita pergi lebih mendalam lagi. Okay. Bila kita simpan duit dekat bank, okay, ada dua bentuk pengiraan. Okay, ada dua bentuk pengiraan. Ada bank bayar duit guna faedah mudah namanya. Lagi satu adalah faedah di compound. Okay, ini dua benda baru lah. Okay, bila kita simpan duit dekat bank, okay, kemudian hujung tahun, kita bank pun umumkan faedah sekian. Kita pun dapat hasil tambahan. Okay, jadi kiraan kat bank ni ada dua jenis. Yang pertama adalah faedah mudah. Yang kedua adalah faedah compound. Okey, apakah perbezaan antara faedah mudah dan faedah compound? Okey, ini kena dengar betul. Faedah mudah ialah faedah yang mana sama sahaja setiap tahun. Tidak berubah apa-apa. Okey, itu cara kiranya lah. Yang kedua, faedah compound pula, ianya dikira ikut baki yang terakhir dan dia ada tempoh masa tertentu. Contoh katakan seorang kata, di compound setiap 2 bulan. Contohnya. Jadi kalau setahun ada 12 bulan, jadi maksudnya setahun itu akan dikira sebanyak 6 kali faedah. Itu masuk faedah compound. Compound setiap 2 bulan. Jadi kalau setahun ada 12 bulan, 12 bagi 2, 6. Maksudnya setiap setahun itu, dia akan kira faedah sebanyak 6 kali. Okay, kalau faedah mudah ni, dia kata faedah mudah 4% tahun, maksudnya sampai hujung tahun tu, sekali tu dia kira. Okey, itu perbezaannya. Jadi, kita tengok sikit dalam buku teks. Okey, faedah. Faedah mudah dan faedah compound. Faedah mudah adalah ganjaran diberikan kepada penyimpan mengikut kadar tertentu, okey, untuk tempoh masa setahun je lah. Okey, contoh sini bagi contoh Zainal.
Dia simpan RM4,000 dekat bank, kadar faedah 2% tahun. Berapakah kadar faedah? So, jumlah simpanan darab dengan kadar faedah, dapat hasil dia. Itu cara kiraan dia. Okey, jumlah simpanan darab dengan kadar faedah. Dapatlah jumlah faedah dia. Okey, alright. Jadi untuk yang ini, awak kena ingat satu formula. Okey, formula diberi dalam exam nanti, tapi awak kena ingat lagi baguslah, iaitu I. I ni merujuk pada interest, faedah. Sama dengan PRT. Okey, P ni apa dia? P ni adalah principal ataupun jumlah simpanan kita. Okey, P ni adalah principal, iaitu jumlah simpanan kita. R ini digunakan bahasa Inggeris ya. R ni adalah rate, iaitu kadar faedah. 4% lah. Dan T ni adalah time. Time. Iaitu tempoh masa. Biasanya kadar faedah ni kira tempoh masa setahun. Ini untuk formula untuk mengira kadar faedah mudah. Iaitu I sama dengan PRT. P itulah jumlah simpanan kita berapa. R tu kadar faedah berapa. Dan T itulah tempoh masa. Pengiraannya kita buatlah. Okey, yang kedua ialah kadar faedah yang dikompaun. Okey, contoh. Okey, ini ada contoh dalam buku teks ya. Tadi Cik Zana simpan RM4,000, faedah 2%. Jadi setahun dapat apa? Dapat RM80 setahun. Okey, yang ni pula Cik Badrul simpan RM5,000. Kadar faedah 3% setahun. Kalau 2 tahun dapat berapa? Sama juga kes dia. Iaitu RM5,000 jumlah simpanan, darab kadar faedah, darab dia tempoh masa 2 tahun. Terus dapat 300. 2 tahun dia simpan, dia akan dapat 300. Contoh. Yang ni pula simpan RM10,000, faedah 4% tahun, selepas 6 tahun dapat berapa? Selepas 6 bulan dapat berapa? Ni RM10,000 darab dengan kadar faedah. Okey. 4% ni untuk setahun. Dia suruh kira untuk 6 bulan je. 6 bulan setengah tahun. Jadi 6/12 darab lagi. Separuh dia. Okey, itulah cara pengiraan kadar faedah mudah. Okey. Yang kedua, kadar faedah compound. Ini kita cek tengok jawapan ya. Kita akan buat benda ni ya. Okey, faedah compound pula. Faedah compound pula ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul dalam tempoh penyimpanan sebelumnya. Okey. Dia berbeza pengiraannya berbanding faedah mudah. Okey, faedah mudah dia kira hujung tahun sekali ya. Okey, jumlah simpanan kita darabkan kadar faedah. Tapi untuk faedah compound ni dia tak cantum. Okey, contohnya lah bagi contoh gini ya. Okey, contoh Encik Nazrin ni dia simpan RM8,000 contohnya. Okey, dan dia dapat faedah compound setahun sekali ya. Dia kiraan macam mana? Inilah cara kiraan dia. Okey. Tahun akhir tahun yang pertama tu dia dapat 8,240 itu 240 inilah faedah dia. Untuk tahun berikutnya, okey. Dia kena kira ni pula. Simpanan dia adalah 8,240. Okey. Kemudian darab lagi dengan kadar faedah 3% tahun. Jadi bertambah lagi duit dia sebanyak 247. Jadi hasil duit dia begini. Nampak tak perbezaan dia? Okey, macam ni ya. Saya sekali perbezaan dia. Okey, sudah nampak. Okey. Okey, kalau faedah mudah, saya sekali ya, faedah mudah contohnya. Okey, katakan Putri contohnya, katakan Putri. Okey, Putri simpan contohnya simpan RM10,000 contohnya. Dalam bank A yang tawarkan 5% faedah setahun. Okey. Kalau selepas setahun, 1 tahun. Okey, jadi Putri akan dapat berapa? 10,000 ni darab dengan 5%. Jadi Putri akan dapat faedah sebanyak RM. Okey, 10,000 tadi. Okey, 10,000. Okey, darab dengan 5%. 5%. Okey, darab dengan 5%. Okey, jadi Putri akan dapat RM500 tahun tersebut. Okey, tahun kedua pula. Okey, kiraannya macam mana?
kiraan sama juga lagi. Ini lagi. Dapat lagi 500 lagi ringgit dia. Tahun ketiga pula, kiraan sama juga. Ini adalah faedah mudah. Setiap tahun dia buat benda yang sama. Kiraan dia yang sama. Jadi, selepas 3 tahun contohnya, dia punya faedah berjumlah sebanyak berapa ni? Okay, kita kira-kira kat sini. Okay, kita kira kat sini. Jumlahnya adalah sebanyak RM1,500. Okay. Ini kalau kita kira setahun lah. Kalau kita kira terus 3 tahun, macam mana pula? Okay. Contoh kita kira terus 3 tahun. Okay. So, RM90,000 darab dengan faedah 5% tempoh 3 tahun. Contoh gitu. Kita pun buat gini kiraannya. Okay, RM10,000 darab dengan 5% darab dengan 3 tahun. Terus dapat RM1,500. Sama kiraan dia. Okay. Setiap tahun dikira jumlah yang sama. Ini adalah faedah mudah namanya. Okay. Setiap tahun dikira nilai yang sama. RM10,000, RM10,000, RM10,000. Okay. Jadi pilih berapa tahun pun, 5 tahun ke 8 tahun, tetap kira sama. Iaitu jumlah simpanan darab dengan kadar faedah darab dengan tempoh masa. Ini adalah faedah mudah. Kalau faedah compound pula, kalau faedah compound pula contohnya, faedah compound pula, compound. Ya, contoh okey, contoh ni. Okey, katakan faedah compound pula, dia kata benda yang sama, contohnya, benda sama, putri juga, simpan, contoh simpan, ni faedah compound ya. Okey, simpan RM10,000 dalam bank B, yang menamakan kadar faedah compound, faedah 5% faedah di compound setahun sekali. Di compound dia akan beritahu lah, di compound setahun sekali. Contohnya. Jadi apa jadi? Kiraan macam ni. Saya copy paste ya. Jadi saya tunjuk. Okey, tahun pertama. Kiraan macam ni. Sama, dapat 5,000. Tapi di sini jumlah duit putri, jumlah duit putri kan dah jadi sebanyak RM10,500. Okey, tahun kedua dia akan kira macam ni pula. Kat situ beza dia. Okey, jadi kat sini jadi RM10,500 darab dengan 5% darab dengan dan lepas tu ni dapat lagi sebanyak 525 sini. Sini dapat 525. So jumlah simpanan putri kan ni dah jadi berapa dah? Okey, dia akan buka gitu. Jadi asalnya 10,500 untuk tahun pertama tu, tambah lagi dengan yang ni, di hujung tahun dia dah ada RM11,025. RM11,025. Itu pengiraan dia. Okey. Untuk tahun ketiga pula, yang berkata ni RM11,025. Okey, darab ini pula. Jadi RM11,025 darab dengan 5%. Jadi dapat hasil sebanyak 551.25. 551.25. Jadi hujung tahun hasilnya dah jadi berapa pula? Okey, tambah pula dengan 11,025. Jadi hujung tahun duit dia dah ada sebanyak 11,576.25 sen. 11,700 lupa. 11,576, 576 dengan 25 sen. Ni kiraan dia. Okey? Itu perbezaan dia. Faedah mudah tak kisah berapa tahun pun nak simpan, pengiraan tetap semua sama sahaja, iaitu jumlah simpanan darab faedah. Setiap tahun dapat jumlah yang sama saja. Faedah compound dia tak macam tu. Dia kira ikut jumlah baki yang terakhir. Gini ya contoh. Okey, untuk tahun yang pertama tu kiraan sama dengan faedah mudah. Okey, kiraan sama dengan faedah mudah. Yang tadi okey. Dan ni dapat 500. Okey, yang 500 ni ditambah masuk dalam 10,000 ni jadi 10,500. Okey. Untuk tahun yang kedua pula kena guna 10,500. Bukan lagi 10,000. Darab faedah sama. Tambah pula lagi dengan 525. Okey, so 10,500 ni tambah 525 dapat begini pula. Tahun berikutnya tu guna itu. Ini perbezaan faedah compound dengan faedah mudah. Okey, segi pengiraan dia. Dia ada compound.
Okey. Jadi untuk formula kadar faedah di compound, yang ni awak kena ingat, ni formula dia. Okey, dia panggil yang tadi faedah mudah dia panggil I, interest. Okey, untuk faedah compound pula dia guna formula, dia guna perkataan nilai matang. MV iaitu matured value. Okey, di mana formulanya adalah P kurungan 1 tambah R per M tutup kurungan kuasa NT. Di mana P itu merujuk kepada, okey, P itu merujuk kepada apa? Okey, P itu merujuk kepada prinsipal, iaitu jumlah simpanan. Itu P untuk prinsipal. Okey, kemudian R pula sama yang tadi. R ni merujuk kepada kadar faedah. Okey, R ni merujuk kepada kadar faedah. Mana dia? Okey, R ni merujuk kepada kadar faedah. Ya, silakan. Ayo, susah ni. Okey, R. Ya. Setting lagi sikit. Okey, R ni merujuk kepada kadar faedah. Susah nak sebut. Ada. Satu dia. Nanti saya baiki ya. Okey, R ni adalah kadar faedah. Okey, kadar faedah. Kemudian dia ada pula N. N dia ada beza sikit ya. N ni. N ini merujuk kepada bilangan compound. Bilangan compound. Okey, bergantung soalan lah. Setahun sekali ke, 2 tahun sekali ke, setiap 10 tahun ke, setiap setengah tahun ke, itu bergantung pada soalan. Okey. Kemudian T adalah tempoh masa. T time, tempoh masa. Okey. Alright. So, formulanya adalah P darab dengan 1 tambah R per N kurungan NT. Okey. Di mana P adalah prinsipal, jumlah simpanan semasa. R kadar faedah, rate. N adalah bilangan di compound berkali. Dan T ni adalah tempoh masa. Okey. Alright. Kedua-dua formula ini diberi dalam senarai formula. PT3 bagi, SPM bagi. Cuma cara kita nak ingat je. Okey. Alright. Okey. Kita tengok pengiraan. Tengok pengiraan. Okey, pengiraan. Tengok contoh. Okey, MV ni merujuk pada pengiraan faedah compound. Ini kena ingatlah. Faedah compound. Dia tak panggil faedah compound, dia panggil nilai matang. Tapi pengiraannya adalah pengiraan merujuk kepada pengiraan faedah compound. Okey, tengok contoh. Al-Safi menyimpan RM15,000. Okey, dia simpan sebanyak RM15,000. Ini merujuk kepada prinsipal. P. Okey, kemudian dalam bracket yang menawarkan faedah mudah. Perlu beritahu awal. Okay. Faedah mudah 1.5% tahun. Okey, ini ialah dia kata ni faedah mudah. Okey, ini merujuk kepada okey, ini merujuk kepada rate. Okey, faedah. Ini rate. Okey. Dia soalan kata hitung jumlah faedah selepas 5 tahun. Ini soalan minta. Selepas 5 tahun berapakah kadar faedah dia? Ini merujuk kepada time. T. Okey, so kita gunalah formula. Okey, just guna formula saja. Jadi formulanya ikut saja formula yang dibagi dan formula tu. Okey. Kalau ingat lagi bagus, iaitu untuk kadar faedah mudah
I sama dengan PRT. Okay, I tu nak kira. P, principal. Dia simpan sebanyak RM15,000. RM tak boleh pun tak apa. Darab dengan R, faedah iaitu 1.5% tahun. 1.5%. 1.5% tahun. Dia nak berapa lama? 5 tahun. Ada tak 5? Okey. Dapat jawapan. Okey, kalkulator saja. 15,000. Okey, RM15,000 darab dengan 1.5% darab dengan 5 tahun. Jadi dia akan dapat sebanyak RM1125. Okey, selepas 5 tahun dapat faedah sebanyak RM1125. Tu cara kiraan dia lah. Okey, ini ialah jumlah faedah. Okey, jumlah faedah. Kalau soalan minta jumlah faedah. Ini kiraan dia. Kalau soalan minta cari jumlah simpanan. Okey, cari jumlah simpanan selepas 5 tahun. Caranya ialah kita buat gini lah sikit pengiraannya, iaitu jumlah jumlah prinsipal campur dengan jumlah faedah. Jadi simpanan tadi ialah RM15,000, okay, 15,000 ditambah dengan RM1125. Ini cara nak kira jumlah simpanan. Jadi selepas 5 tahun dia ada duit sebanyak campur dengan RM15,000. Okay, adalah 16,125. Okey. Okey, ada perbezaan. Jumlah faedah hanya guna formula sahaja PRT. Kalau kira jumlah simpanan, P campur dengan I. P campur dengan I. Okey, kena hati-hati dengan soalan. Soalan ni minta jumlah faedah. Jadi kita hanya merujuk kepada yang ini sahaja. Yang ini sahaja. Okey, yang sebelah kanan tak payah buat. Alright. Okey, yang kedua. Gerak ni ada. Okey, ni pula. Michaela. Dia menyimpan sejumlah RM20,000. Okey, ni simpanan dia. Okey, ini adalah P dia. Rujuknya. Ini adalah P dia. Okey. Kadar faedah 2.5% setahun. Okay, ini adalah dia punya rate dia. Rate dia. Seterusnya, rate dia. Okay. Berdasarkan baki simpanan. Ini soalan penting soalan ni. Okay, soalan kebat ni. Berdasarkan baki simpanan. Ini penting kat sini. Okay. Kemudian dia kata hitung jumlah faedah. Ini soalan minta. Hitung jumlah faedah yang diperoleh tempoh 3 tahun. Dia nak 3 tahun. Ini dia punya tempoh T. Okay, ini T dia. Ini T dia. Okay. Di mana dia kata clue penting juga sini, dia kata dia tidak mengeluarkan sebarang duit. Ini clue penting juga. Okay. Dia langsung tak keluarkan duit langsung. Sepanjang tempoh masa tersebut, dia langsung tak keluarkan duit. Okay. Faedah pula dikira ikut baki simpanan. Jadi kat sini kena kira sikit lah. Kena kira sikit. Di mana? Okay, ikut kat sini. T dia. Okay, kiraannya sama macam ni. Tapi kena kira satu persatu. Tahun pertama. Okay. Clue sama. Sorry. Ya. Tahun pertama, dia simpan sebanyak RM20,000. Ini untuk tahun pertama ya. Tahun pertama. Okay.
RM-20,000 darab dengan 2.5% setahun. Okey, dapat hasil sebanyak 20,000 darab dengan 2.5%. Ini untuk tahun pertama. Okey, dapat RM500. Tahun pertama. Okey, waktu ini simpanan dia ada berapa? Okey, waktu ini simpanan dia, jumlah simpanan dia dah jadi sebanyak RM20,500. Ini macam kaedah form compound lah ni. Okey, tahun kedua pula. Oleh sebab dia tak keluarkan duit langsung, tahun kedua duit dia bertambah lah. Duit dia ada sebanyak RM20,500. Kita sama. Jadi 20,500 ni darab lagi. Dia dapat faedah sebanyak 5,125%. Okey, so hujung tahun tambah dengan 20,500, dia dah ada sebanyak RM21,012. 1,012.5. Okey, tahun ketiga pula. Di sini dah jadi 21,025. Okey, 1,012 silap dia. 1,012.5. Sini silap 21,012.5. 012.5. Okey, darab pula dengan yang tu lagi. So yang ini darab dengan 2.5%. Dapat pula hasil sebanyak RM52535. 525.31 cukup lah. 2 titik tuan. Okay, so akhir sekali jumlah dia. Okay. Okay, tambah dengan yang asal dia 21,012.5. Okay, dan sebenarnya dah ada 21,537. 37.81. Okay. Ini adalah jumlah simpanan dia. Okay. Soalan tak minta itu. Soalan minta jumlah faedah. Dia minta jumlah faedah. Jadi jumlah faedah yang mana kita nak rujuk? Kita akan rujuk yang ni. Tahun pertama yang ni lah. Kita akan rujuk yang ni. Okay. Bagian ni. Ni soalan minta. Okay. Jumlah faedah dia. 500. Okay. 500 tahun pertama. Tambah dengan 512.5. Tahun ketiga 525.31. Jadi inilah jumlah faedah yang dia tangguh, dia dapat 1537.81. Okey. Jadi jumlah faedah dia dapat, jumlah faedah yang dia terima tempoh 3 tahun ialah RM500 tambah dengan RM512.5 tambah dengan RM525.31. Jadi dapatlah jumlah sebanyak lupa 1537.81. 1537.81. Ini cara pengiraan jumlah faedah yang terkumpul. Kalau faedah simpanan jadi yang ni. Okey, kalau yang terkumpul, faedah terkumpul banyak ni saja. Okey, jadi kena faham soalan. Soalan minta jumlah faedah. Jumlah simpanan yang ini. Jumlah faedah yang ini. Okey, kena berhati-hatilah, takut silap. Okey, next. Okey, yang ni pula. Okey, soalan kata, Ivory menyimpan sejumlah wang dekat Bank Z, ditawarkan kadar faedah 3% setahun, faedah mudah. Jumlah simpanan selepas 2 tahun dalam 1,200, berapakah jumlah simpanan awal Ivory? Itu soalan minta.
Okey, Zia angkat tangan. Just check tengok. Cikgu ini kena salin ke? Cikgu bersalin. Okey. Ni semua tak payah salin Zia. Nanti kan sebab dia hujung, nanti dah habiskan saya akan share dalam grup. So tak payah salin lah. Tak apa, tak salin tak apa. Okey, tak payah salin. Sebab nanti bahan-bahan ni semua saya akan share dalam grup nanti. Tak payah salin tak apa. Okey, alright. Ini jawapannya. Okey, untuk yang ni pula, masih guna formula yang sama, formula yang ni. Tetapi kali ini, kita tak tahu jumlah yang simpan berapa. Okey. Alright. Okey, first kali. Kita ganti maklumat. Okey. Maklumat kata jumlah simpanan dia selepas tahun. Jumlah simpanan merujuk kepada yang ni. P tambah I. Okey. P tambah I ada sejumlah RM21,000. Lupa. Okey, 21,200. Ini ialah hasil daripada jumlah simpanan campur dengan jumlah faedah. Okey, simpanan dia berapa? P dia berapa? P tak tahu. Contoh katakan, kata X. Contoh katakan X. Contoh ya. Jadi, untuk yang ini, simpanan ialah X tambah dengan I sama dengan yang disimpan tak tahu berapa. Okay, tempoh 2 tahun. Ada faedah 3%. Ganti maklumat itu. Okay, di mana yang ini ni merujuk kepada yang ni. Okay, jadi 21,200 ni bersamaan dengan jumlah simpanan darab dengan 3%. Okay, tambah dengan ni ya. Tambah dengan X dengan ni. Okay, yang ni formula pada faedah ya. Yang ni formula yang I sama dengan PRT. Tepi ini. Jumlah simpanan darab dengan kadar faedah tempoh 2 tahun. Yang ini X ni lah simpanan. Jumlah simpanan. Jumlah simpanan adalah P tambah I. So P dia ialah X. So ini X lah. I dia yang ni lah. Okay, di mana X tambah I jumlahnya adalah 21,200. Okay. Okay, P tambah I ni 21. Okay, sama dengan. Okay, tambah dengan. Ini salin balik. Oops. Okay. Kita buka kurungan. Okay, buka kurungan. 3/100. Okay, 3/100. Darab dengan 2 tahun, dapatlah 3/50. Kita permudahkan sini. Jadi di sini akan jadi 3/50. X. Ya? Selesaikan yang ini ni. Okay, 3 kali 2, 6. 6 bagi 100, dapatlah 3/50. Okey, kemudian ini dapat. Lepas tu kita cuba hilangkanlah. Kita hilangkan. Okey, so 50 ni kita pindahkan. Jadi darab sini, 50 tu. So apa jadi? Okey, apa jadi? Kita buat macam ni. Jadi start begini. Okey, bila darab silang, buang. Okay, 50 kali X dapat 50X. Yang ni habis tinggal 3X saja. 50 kali dengan ini pula. Okey, 50 kali dengan 21,200. Okey, dapat kat situ 1, banyaklah. 1060,000.
50X tambah 3 akan dapat 53X. Sama dengan 1060000. Okey, jadi kalau X sahaja, kiri kanan kita bahagilah. Semua ni bahagi 53. Ni bagi 53, keluar 1. Ni pun bagi 53 juga. Okay, 53 juga. Oh, alamak. Dia juga. Okey. So dapatlah X sama dengan bahagi dengan 53, dapatlah jumlah dekat tu 20,000. Jadi simpanan awal dia adalah sebanyak RM20,000. Itu cara kiraan dia. Okey, berpusing-pusing bermain dengan formula I sama dengan PRT. Okey, di sini dia kata jumlah simpanan. Jumlah simpanan ni merujuk kepada P prinsipal tambah dengan faedah. Itu kata penting . Jadi kat sini kena ingat sini . Jumlah simpanan ni merujuk kepada prinsipal campur faedah. Okey, faedah dapat mana? Faedah yang ni. Ini faedah. Okey, so kat situ faedah yang ni simpanan tak tahu berapa. Awal tu prinsipal tak tahu berapa, kita buat X ni. So gantilah ni. X kat sini. Untuk P ni ganti dengan X. Dan jumlah faedah P tambah I. P ni tak tahu berapa X. So tambah dengan I. I ni adalah PRT. Okey. Kemudian pindah-pindah dan darab, pastikan dapatlah. Dapat jawapan akhir yang ini. Okey. Tapi semuanya bermain dengan formula I sama dengan PRT. Ini kalau soalan maklumat berkaitan dengan kadar faedah sahaja. Kalau jumlah simpanan, P campur dengan PRT. Ini kalau jumlah simpanan. Ada dua. Yang ini kalau dia minta faedah sahaja. Yang ini kalau dia minta jumlah simpanan. Ini adalah jumlah simpanan. Jumlah simpanan. Okey. Yang ni kalau faedah sahaja. Okey, faedah saja. Kata beza . Ini faedah saja PRT. Ini adalah jumlah simpanan, ialah P tambah PRT. P prinsipal, R faedah, T tempoh. Okey. Tengok soalan yang lebih sukar sikit. Yang ni. Okey, jadual menunjukkan rekod kewangan Zaki bagi tempoh masa tertentu untuk simpanan tetap di bank P. Okey. 1 Januari dia simpan duit RM30,000. Hujung tahun dapat faedah RM1,200. Okey. Tahun depannya tu dia buat keluar sebanyak RM5,200. 1 Januari tu lepas dia keluarkan duit tinggal berapa? Lepas tu hujung tahun pula dapat berapa pula simpanan dia. Okey. Soalan tanya yang pertama, hitung kadar faedah untuk tahun 2019. Dia nak kira kadar faedah, mestilah buat jumlah faedah per dengan jumlah simpanan darab 100. Okey, nak kira kadar faedah, mestilah kita buat jumlah faedah yang diterima iaitu sebanyak 1,200 per dengan jumlah yang dia simpan 30,000 darab dengan peratus. Sebab soalan minta cari kadar faedah. Okey, peratus. Jadi darab dengan 100. Okey, kalkulator je lah. Ni, okey, 1,200 per dengan 30,000 darab dengan 100. Jadi kadar faedah lah sebanyak 4%. Itu saja. Perkiraannya. Untuk soalan A. B pula. Okay, B pula dia kata Bank P pada Disember 2020, Bank P menawarkan kadar faedah 5.5% tahun dan bonus pada juga. Okay, faedah dapat, bonus pun dapat.
Okey, jadi untuk X ni asalnya dia ada RM30,000 pada 1 Januari. Hujung tahun dapat RM1,200 faedah. Jadi jumlah duit dia ada sebanyak RM31,200. Tetapi pada awal tahun dia mengeluarkan sejumlah RM5,200. Jadi tinggallah baki tahun baru tu sebanyak RM26,000. Itu saja. Okey, cara kiraannya. Dekat sini RM 30,000 tambah dengan RM 1200 ditolak dengan RM 5200, jadi dapatlah sebanyak RM 26,000. Itu untuk X. Okey, di sini ialah RM26,000. Itu nilai je lah. Sini ya. Masuk situ. Okey, lepas tu kita hujung tahun faedah 5.5%, bonus pun dapat juga 1.5%. Kita kira lah kat situ. Okey, untuk faedah, kiraan sama macam ni. Okey, jumlah simpanan dia iaitu sebanyak RM. RM RM26,000 darab dengan kadar faedah iaitu 5.5%. 5.5%. Okey, so dapat berapa kat sini? So sama dengan kalkulator. Okey, 26,000 kali dengan 5.5%, dapatlah sebanyak RM1430. Ini jumlah duit dia dapat faedah. Okay. Dan dia ada juga dapat bonus. Okey, ini faedah. Bonus pula dapat juga. Kiraannya sama. Okey, cara kira sama. Okey, cara kira sama, cuma beza dekat peratus saja. Ini 1.5%. Ini untuk bonus. Okey, kali dengan 1.5%, dapat lagi bonus sebanyak RM RM21.45. Okey. Jadi di hujung tahun tu berapa duit yang dia ada? Jadi untuk Y ni asalnya dia ada RM RM26. Tambah faedah RM 1430 tambah bonus RM 2145. Jadi pada hujung tahun tu terhasillah duit dia sebanyak RM tambah semua. Okey, 2145 tambah dengan 1430 tambah dengan 26,000. Jadi dapat duit dia satu 27,451.45. Selesai kiraan dia. Okey, itu kiraan dia. Okey, ini cara nak kira faedah mudah. Okey, seterusnya tengok. Kita buat satu soalan melibatkan faedah di compound. Okey, kita buat nombor 12 dan nombor 13. Lepas tu kita stop ya. Okey, tengok. Ini kita buat minggu depan. Okey, ni ya. Okey, sekarang dia kata Haikal menyimpan RM15,000. Okey, ini merujuk kepada prinsipal. Okey, ini prinsipal P. Lepas tu faedah yang ni. Ni R dia. Okey. Compound pula merujuk kepada ikut soalan. Yang ini setiap 2 bulan. Kalau 1 tahun bersamaan dengan berapa kali? 12 bahagi dengan 2. Okey, 12 bulan ni setiap 2 bulan dikompon. Jadi akan dikompon sebanyak 6 kali kat sini nanti. Suku tahun 1/4. Setahun ada 12 bulan. Jadi setahun akan dikompon sebanyak 3 kali. Okey, itu maklumat dia. Ini merujuk pada nilai N. Ini N. Okey, so formulanya macam kat atas tadi tu. Okey, jadi formula dia ialah untuk faedah compound ni, formulanya adalah MV, hujung tahun dapat berapa, okey?
iaitu P dikurungkan, dikurungkan 1 tambah dengan R per N. Darab kuasa dengan NT. Kuasa dengan NT. Di mana matching value kita nak cari prinsipal dia. Dia simpan sebanyak RM15,000. RM tak apa. Okey. Kurungkan dia. 1 tambah, faedah tadi soalan kata 5%. Maksud ni 5% bersama dengan 0.05. 0.05. Dikampung berapa kali? Untuk yang pertama ni tadi 6 kali. So per dengan 6. Atas ni pula kurungan 6 kali di compound untuk tempoh setahun. 1. Guna kalkulator, masukkan saja RM15,000 kurung 1 tambah 0.05%. Okey, per dengan 6 kali di compound setahun, tutup kurungan kuasa, buat kurungan 6 kali 1. Dapat jawapan. Okey, itu cara dia. Jadi di hujung tahun yang pertama tu, dia dapatlah hasil sebanyak RM15,765.80 kita bundarkan. Okey, ini cara kiraan dia. Kalau faedah mudah, hujung tu dia dapat apa? Hujung tahun dapat apa? 15,000 kali dengan, tambah dengan 15,000, darab dengan 0.5%. Kalau faedah mudah, dia dapat RM15,700 di hujung tahun. Tapi faedah compound dapat 15,765. Lebih untung lah. Okey. Kalau pengiraan faedah compound ni lebih untung pengiraan dia. Okey. Kalau setiap suku tahun pula, cara sama lah macam ni. Iaitu suku tahun ialah setiap 4 bulan. Jadi 1/4. Jadi di compound sebanyak suku tahun 4 kali ya. 4 bulan berapa? Suku tahun dia 4 kali ya, bukan 5 kali ya. 1/4. Setiap suku tahun. 4 kali compound. Ini kena bagi ya, ini ya. Kalau kita macam ni, ini tahun kita 12 bulan sebab ini. Ini bulan kita, ini 12 bulan, 12 bulan. Suku tahun maksudnya kita bulan 4 lah. Ini sekali suku tahun. Jadi ada 4 kali di compound setahun. Jadi berapakah pengiraan dia? Pengiraan dia sama gini, cuma beza bagi 4. Di sini pula 4 dekat sini dan seterusnya kat situ. Jadi kalau dibuat 4 bulan sekali, jadi kat sini, tukar kat sini lah. 15,000 tadi, 15,000, buat kurungan 1 tambah 0.05/4, tutup kurungan kuasa, kurungan 4 kali 1. Berarti setahun saja. Satu lah. Jadi terhasil sebanyak RM764 dan 18 sen. Kalau di compound dia lagi banyak kali di compound, lagi kuranglah dia punya tu. Kalau compound 6 kali, makin tinggi lah. Di compound 4 kali, banyak ni. Itu cara. Tapi bermain dengan formula tu lah. Formula kali. Contoh untuk akhir untuk hari ini. Emilia menyimpan sejumlah RM42,000. Ini dia punya maklumat prinsipal. Ini P dia. RM42,000. Faedah tak tahu berapa, tapi dia kata di compound. Contoh kata di compound setiap 4 bulan. Ini penting. Kepada keputusan. Di compound setiap 4 bulan dia kata. Jadi kalau setiap 4 bulan,
setahun 12 bulan. Jadi N dia sama dengan 12 bulan setahun dibahagikan dengan 4. Jadi dikompon sebanyak 3 kalilah setahun. Okey, soalan tanya. Berapakah jumlah simpanan selepas 8 tahun? Ini T dia. Ini N dia, ini P dia, ini R dia. Okey. Formula bermain dengan MV. Formula kena ingat. MV sama dengan P tambah 1. Sorry, bukan tambah. P darab. Okey. P darab dengan, okey, P darab dengan, okey. Okey, P darab dengan 1 tambah dengan R per N tutup kurungan NT. Okey, kita pun gunalah formula tu sama lah formula dia. Okey, kita ambil formula ni. Okey. Nilai Bechet value dia beritahu iaitu sebanyak RM51256.42 sen. Itu soalan beritahu. Okey. Prinsipal tak 42,000 dia beritahu juga. Okey, faedah tak tahu. Faedah tak tahu. Okey, tak tahu. X katakan. Per dengan dikompon 3 kali sahaja. Okey, jadi 3. Nak kira selepas 8 tahun dia kata. Itu maklumat. Okey, ni maklumat awal lah. Gini. Okey, yang ni. Jumlah simpanan 42,000. Faedah X. Okey, untuk tempoh 8 tahun soalan kata. Okey, soalan beritahu 8 tahun. Okey, so step pertama kita buat ini. Okay, ni kali 24 atas ni. Pendekkan terus 24. Okey, hilangkan yang ni dulu. Hilangkan ni dulu. Kiri kanan kita bahagikan dengan 42. Okey, kiri kanan bagi dengan 42. 51256.42 kita bahagikan dengan 42,000. Okey, dapat sini 1.22039 tu. Okey, sama dengan yang ni lah. Yang ni saja. Okey, lepas tu nak hilangkan kuasa 2, kuasa ini. Kiri kanan kita punca kuasa 24 kan dia. Kuasa 24. Ini pun sama juga. Kita punca kuasa 24 juga. Maka habis nanti kat situ. So yang ini tinggal yang ni saja nanti. Sama dengan, yang ni tekan kita shift. Mana dia? 24 sini. Oh. Sekejap. Masukkan shift. Sekejap. Ya. Shift. Kan. 24. Shift ini. Masukkan ke situ. 1.22038. Dapat gitu. 1.008. Ini untuk nilai ni. Ini susah sikit lah. Ini susah sikit. So nak hilangkan satu ni, pindah ke sana. Jadi kat sini tinggal sini X tambah X per 3 sama dengan 0.008. Iaitu kita pindahkan satu ke sini, dia tolak. Kemudian nak hilangkan 3 ni, darab ke sini. Okey, so tolak dengan 1 tadi. Okey, kemudian darab 3. So kat sini akan dapat X sama dengan 0.02499 tu, kecil-kecil tu dapat 5 lah. Okey, ini dalam bentuk yang ni. Kita nak bentuk peratus. Dia darab dengan 100.
Sebab kita nak peratus faedah. So darab 100 jadi faedah dia sama dengan 0.025 darab dengan 100 sebab kita nak dalam peratus. 100. Okey, sama dengan faedah akhir sekali. Okey, darab dengan 100. Jadi kadar faedah ni sebanyak RM pula. 2.5%. Last sekali. Okey, itu cara kiraannya panjang sikit lah. Panjangnya serta lebih sikit. Sikit, panjang sangat. Okey. Pendekkan sikit. Okey, ni kiraannya panjang sikit lah. Dia panjang sikit. Okey, alright. So inilah dia cara pengiraan insurans pula. Faedah mudah dan faedah compound. Okey. Formula ni kena ingat formula ni kena ingat. Iaitu formula faedah mudah IPRT. Ini untuk kira faedah saja. Kalau kira simpanan P campur dengan PRT. Kalau nilai bracket value, nilai compound MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N NT. Okey. So untuk baki ni kita akan sambung buat lagi pengiraannya ni untuk bahagian-bahagian berikutnya. Okey, untuk kelas akan datang hari Ahad minggu depan kita akan buat pula lagi soalan nombor 14 sampai habislah sampai habis ni. InsyaAllah. Okey, so untuk malam ni kita berhenti kat sini dulu. Okey, harap apa yang saya cerita hari ni dapat faham lah, iaitu apa yang saya cerita hari ni. Yang pertama kali ialah 3 jenis simpanan, ciri-ciri dia. 3 jenis pelaburan. Okey, kemudian kita tahu sikit pengiraan dia tu. Kemudian pengiraan account lagi. Pengiraan kadar faedah mudah dan faedah compound. Okey. So untuk pelanggan datang kita sambung lagi yang berikutnya. Okey, untuk malam ni kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Bahan ni saya akan share dalam grup sekejap lagi. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama Izzah. Sama Zian.